Okey, kita sambung lagi. Seterusnya kita sambung kepada subtopik 6.3.4 C, iaitu menentukan titik tutup firma. Jadi yang itu pelajar boleh betulkan 6.3.4 C. Tentukan titik tutup firma. Jadi titik tutup firma ni kita bincang tentang apa? Okey, so apa yang sebenarnya berlaku adalah kita dah kenal pasti ada firma yang akan mendapat keuntungan, ada firma yang dapat untung balik modal, dan ada firma yang kemungkinan dapat untung rugi atau kita panggil untung kurang normal. So apa berlaku? Firma yang rugi ni akan berdepan masalah lah untuk teruskan operasi. Tapi sebenarnya dalam firma PPS, kita bincangkan bahawa tidak semestinya firma yang rugi ini harus menutup operasi. Okay. So, tak semestinya rugi je terus tutup kedai. So, apa yang kita boleh lihat bahawa sebenarnya firma-firma yang rugi ini, kita dah lihat bahawa rugi tu TR dia kurang daripada TC. Jadi daripada sudut keluk pun, keluk AR dia akan lebih kecil daripada keluk AC. So pelajar boleh lihat dalam situasi ketiga-tiga di sini, AC semua dekat atas. AC di atas, AC atas, tapi AR nya di bawah. AC nya 30, 30, 30, tapi AR 20. Jadi kita dah nampak lah, tiga-tiganya rugi. Tapi antara ketiga-tiga ni, mana satu yang dia rugi tapi dia still boleh survive, boleh teruskan operasi. Itu yang kita nak kenal pasti sama-sama. Okey. Jadi saya terangkan dahulu bahawa firma A, firma B, firma C. Jadi antara tiga firma ni hanya firma A dia rugi tapi dia boleh teruskan operasi. Firma A rugi tapi boleh terus operasi kerana AR lebih besar daripada ABC. Jadi TR dia lebih besar daripada TBC dan TR boleh menampung kos berubah. Jadi sebab tu firma A boleh terus operasi. Begitu juga dengan firma B, walaupun dia rugi tetapi selagi TR dia masih menyamai TBC dan kita lihat keluk dia AR sama AR 20, ABC pun 20. Jadi walaupun rugi tetapi TR boleh tampung kos berubah. Jadi firma B ini juga boleh meneruskan operasi. Manakala firma C, firma yang ketiga ni, yang ini memang dah tak boleh nak buat apa. Dia rugi dan TR dia lebih kecil daripada TBC, jadi tak bolehlah nak teruskan operasi. So, kita akan lihat selanjutnya bagaimana untuk kita lakar raja. So, kita lihat di sini sama seperti yang kita dah bincangkan dalam tentukan titik tutup firma. So, untuk menentukan firma yang mana boleh terus operasi ataupun tidak, kita gunakan data seperti mana yang telah diberikan di sini. Okey, so pastikan kita dah lakar paksi seperti biasa. Okey, kita lakar paksi untuk ketiga-tiganya. Okey, so apa berlaku? Paksinya samalah. Kita namakan PCR. Ini kuantiti. Okey. So, kita pun lakarlah dulu. Keluk yang pertama kita ada AR, MR, P dan DD. So, semua sama jugalah. Senang. Semuanya sama 20. Jadi, kita pun boleh buatlah paksi yang samalah mendatang. Okey, yang ini kalau tak puas hati boleh betulkan. Nampak macam sengit, kita betulkan. Sebab tu kita lakar raja guna pensel. Okey. Selari. Selari. Semuanya 20. Kita label. Okey. So, sini adalah P, AR, of course samalah MR dan DD ya.
Okey. Terhad kat situ saya nak tulis banyak-banyak. Jadi samalah P, AR, MR dan DD juga. So, kita dah lakar MR. Seterusnya, kita tentukanlah kesimbangan dia dulu. So, kesimbangan kuantiti 20 unit. So, langkah kedua kita pun lakar perlu MC. MC. Okey, so dah ada persilangan, kita pun tandalah keseimbangan iaitu pada E kosong. So E kosong ataupun E sahaja. Okey, kuantitinya adalah 20. Ketiga-tiganya maklumat yang sama. Kuantiti keseimbangan adalah 20 unit. Okey. Seperti mana yang kita telah bincangkan dalam topik sebelum ini. So, langkah seterusnya, kita pun masukkan ke log AC dahulu. Iaitu, AC juga sama bagi ketiga-tiga ke log firma A, firma B, firma C. Di mana AC-nya 30 iaitu lebih besar daripada AR. AR-nya 20. Jadi memang ketiga-tiganya rugilah ni. Okay, so kita pun masukkan ke log AC. Okay, bila rugi, pastikan dia dekat atas. Bila atas dan kita pastikan lakar macam biasa yang kita bincang dalam bab 5. Ada bahagian AC menurun. Bila dia menurun dan dia minimum bersilang dengan ke log MC. So, bila dia dah bersilang, lepas tu dia akan naik lah. Itu ke log AC. Sama, nilainya sama. AC turun, minimum bersilang dan naik AC. Okey, pastikan betul-betul ada bersilang kat situ. Kalau tak puas hati, okey, betul kan? Alright, dah selesai. Kita pun tarik garis putus-putus ni ke atas sampai touch AC tadi. Jadi kita pun tarik. Nak tentukan, nak tanda nilai dia 30. Begitu juga firma B. Kita tarik. Nilainya 30. Firma C. Kita tarik. Nilainya 30. Jadi bila AC lebih besar daripada AR, kita nampak garis putus-putus ni dekat atas. So menunjukkan berlaku kawasan untung kurang normal. Sebab AR lebih kecil daripada AC. Okey, so rajah tu boleh kita betulkan bagi lakar dengan tepat lah. Okey, so seterusnya barulah kita masukkan ke log AVC. Kalau pelajar lihat, nilai AVC-nya tak sama bagi ketiga-tiga firma. Kenapa? Perbezaan AVC inilah yang menentukan keputusan untuk firma sama ada nak teruskan operasi atau menutup operasi seperti mana yang dialami oleh firma C. Jadi, kita masukkan nilai seperti mana yang telah tertera dalam modul tu. AVC adalah 10. So, bila AVC 10, AC-nya 30 dan AR-nya adalah 20. Maksudnya, AVC ni sekarang ni terletak di antara AC dan AR. Okay, so ada keseimbangan macam biasa untuk AVC. Kita akan lakar pastikan hubungannya seperti AC, iaitu dia ada bahagian yang menurun, kemudian dia minimum tu bersilang dengan ke log MC. Selepas dia minimum, kemudian dia akan menaik. Cuma pastikan dia akan sentuh garis putus-putus juga. Cuma bahagian garis yang kena pada putus-putus tersebut, nilai AVC adalah 10. Okey, kita lihat seperti mana yang saya lakar. So, kita buat, dia akan berada di bawah ke log AR. AVC menurun,
kemudian minimum dan bersilang dengan MC. Selepas dia bersilang, dia akan naik. Itulah keluk ABC. So, yang kena dengan garis putus-putus ni di sini. Di situlah nilai ABC sama dengan 10. Jadi kita pun tarik. Sampai situ masukkan nilai dia 10. Begitu juga untuk raja bagi firma B. Sekarang ni situasinya ABC sama dengan AR. Bila dia sama, maksudnya dia akan berada di sinilah. Minimum tu akan berada sama pada titik keseimbangan. Jadi kita buat bahagian yang menurun. Bila dia menurun dan minimum tu dia bersilang dengan MC. Selepas dia bersilang, dia akan menaik. Namakan keluk tu ABC dan sama nilainya adalah 20 juga. Manakala bagi firma C, nilai ABC lebih besar sekarang ni, lebih besar daripada AR. Jadi pada titik keseimbangan kita akan lakarkan keluk ABC akan ke atas sedikit. So kita buat bahagian yang menurun, bersilang dengan MC ketika ABC minimum. Selepas tu dia akan naik, namakan keluk ABC. So kena garis putus-putus ni, yang kena pada garis putus-putus ABC tersebut kita pun tarik ke kiri. Masukkan nilainya 25. Begitu cara untuk melakar keluk keadaan keuntungan bagi firma A, firma B dan firma C. So seterusnya kita akan rujuk kepada pengiraan di bawah. Okey. So, apa yang berlaku adalah bagi firma A, kita akan hitung dululah. Kita akan hitung berapakah jumlah hasil, jumlah kos berubah, jumlah kos tetap, dan kita akan tentukan apakah tindakan firma. So, bagi firma A, jumlah kosnya adalah RM 600, jumlah hasil adalah RM 400, jumlah kos berubah adalah RM200, jumlah kos tetap adalah RM400. Jadi, apakah yang firma A akan lakukan? So, firma A akan teruskan operasi dalam keadaan yang selesa, yang kita kata dalam keadaan yang optimum. Okay, kenapa? Kerana kita lihat alasannya, kerugian firma A iaitu TR tolak TC, nilai kerugiannya adalah RM 200, di mana kerugiannya lebih kecil daripada kos tetap, iaitu kos tetapnya berjumlah RM 400. Kerugian dia TR tolak TC. So RM200 rugi, tapi kos tetapnya 400. Jadi di sini kita terangkan, jika teruskan operasi, kerugian yang firma tanggung lebih minima. Kerugian dia cuma RM200. Lebih minima berbanding kos yang ditanggung apabila tutup. Kalau tutup, dia kena bayar kos tetap. Kos tetapnya adalah 400. Jadi lebih baik firma ini meneruskan operasi. Alasan yang kedua, firma A rugi tapi firma masih boleh tampung semua kos berubah. Betul? Sebab kos berubahnya adalah RM200. Dan kos tetapnya RM400. Jadi, daripada jumlah hasil yang dia dapat 400, boleh bayar kos berubah 200 dan ada balance lagi 200, boleh pula bayar sebahagian kos tetap. Kerana TR bagi firma A lebih besar daripada TVC. Jadi firma ini wajar meneruskan operasi. So harap belajar faham. Terima kasih.